awak sengaja nak charge saya mahal, jadi awak boleh untung lebih kan? Sekarang 130, 50, 180. Yang extra 80%, 25% tu kalau kita tak charge orang, habis orang tak charge you, siapa nak bayar Encik? Kalau selagi ada orang nak traditional food, I'm sure there are people who want to sell. Mesti ada punya. Yeah. Dah lah kena bayar RM15,000 example Lepas tu kena ada $3. Then what if orang beli $3 aja? Jangan nak sikit-sikit terguit. Alamak, 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 nak raya lagi. Selamat kembali ke satu lagi episod Noah Tapis. Saya Natasha Mustafa. Dan saya Anwar Saleh daripada Berita Harian. Anwar, okey tak nyanyian saya? Saya hampir batal puasa saya. Nasib baik saya kontrol. Nasib baik kita buat bulan puasa, kita kena jaga percakapan kita. Jadi Anwar, hari ni kita dah setengah Ramadan So dalam bulan Ramadan ni hari tu awak ada matlamat. Okey tak? Saya so far? matlamat saya that time nak kuruskan badan. Saya rasa alhamdulillah dah berapa 2 kilo gitu dah kurang. Ui, Tapi ada masalah, satu masalah ni bila dah turun sikit dia naik balik. kenapa Pasal bila keluarga cakap jomlah kita pergi bazar. Oh. Terpaksa saya bawa mereka. Dah lah bawa pergi shopping satu gerai, pergi satu gerai. So saya tak boleh kontrol diri saya nak beli. So satu dah beli. Lepas Tapi harga dia, ya Allah. kenapa dengan harga dia Anwar? Saya rasa duit raya this year saya tak boleh kasih banyak lah. Kesian budak-budak yang datang rumah ni. Habis macam Pasal mana? tengok harga-harga dia. Kalau saya ingat zaman saya dulu, kecil-kecil dulu, kita macam bila kita cakap pasal bazar, bazar Ramadan kita selalu fikir pasal wow, benda-benda semua murah Okay. traditional Okay. Tapi this time kalau kita tengok bazar-bazar tak kisahlah bazar raya Geylang Serai ke atau bazar Kampung Gelam ke, nampaknya macam harga dia Just mahal lah. Just mahal lah. mahal lah. Aduh, Itu sedih. pandangan saya lah. Tapi rasanya macam kenapa ada disparity sikit Macam kalau kecil-kecil kita tengok ada bazar murah-murah makanan dia boleh beli mi goreng, boleh beli mihun. Tapi sekarang kita tengok Ada bazar. barang-barang macam tu dekat bazar. You is how old? I is Ada young. lah bazar. Tapi sekarang kita tengok sekarang ada hipster fries. Oh, hipster fries. Sekarang ada air balang nama dia. Air balang. Habis ada benda yang ada smoke keluar tu. Smoke. Oh, Tapi yes. hari ni adalah berkaitan dengan bazar khususnya kepada apa yang Anwar kongsikan berkaitan dengan harga, dengan suasana Itulah. bazar hari raya sekarang. Dah lain tau sekarang. Berlainan Jadi untuk bincangkan isu tersebut, kita ada beberapa tetamu istimewa, antaranya termasuk pemilik gerai Katushka, Muhammad Hasif Osman. Apa khabar Hasif? Baik, sihat. Hi Hasif. Hi. Macam ada fan aja kat sini. Hi. Katushka punya fan Okay. Okay, selain daripada Hasif, kita juga ada Kak Haryani Osman, pengendali syarikat penganjuran acara dan pengurusan artis Mak Besar Private Limited. Ya. Kau aku kau tak hai. Itulah pasal. Tak ada. Saya nak cakap ni. Kalau orang tak kenal Haryani Osman, means dia bukan Singaporean. Means dia tak ada TV kat rumah. Dia tak ada TV, dia tak ada radio, tak ada surat khabar, dia tak tahu. Dia Masya macam Allah. katak bawah tempurung kan. Dalam tempurung tu ada katak lagi, ada tempurung Kita tempurung lagi. baru Dalam tempurung. Okay, faham. So, Hai. At least dapat juga. dia ni Haryani Osman ni kalau nak katakan almost every year and every quarter gitu almost every month kita nampak dia mesti she's the face of some bazaar atau some gerai atau Betul. somewhere lah, expo ke Suntec ke so Heboh aja. Tahun ini kat mana? Tahun ni kat Ramadan dekat Tampines Hub. Yes, dekat-dekat je sis. Dekat-dekat. Small dekat-dekat kita tinggal Tampines. Oh, orang our Tampines Hub dekat dengan MRT turun je semua kat sana, you know, aircon kan atau close ada door aircon? kan close Dia close, close door. Airy. Ada Hasif lain sikit, dia luar biasa sikit pasal you indoor, dia nak peluk-peluk outdoor. Oh, dia nampak macam Lebih panas lebih bagus. Oh, Wow. Apa yang panas? Fries. Oh, Fries yang fries panas yang lebih bagus. So tahun ni Hasif buka Katushka kat mana? Two location, one in Bugis, satu in Geylang.
Oh, tempat-tempat hot-hot Tempat Kena. hot, Betul tempat panas, hot. eh? Ya. Ada panas-panas Tapi tu dia serve. punya apa ni makanan memang tempat-tempat tu kira memang mesti ada lah. Yes, Pada I yes, lah. yes. Bugis kan very like art chic gitu kan. Chic-chic ah. Banyak orang muda lah. Banyak orang muda. Orang muda. Yes. Habis Tampines orang tua ke? Actually banyak families. Families lah, banyak families. Yang pergi bazar betul. Ah. Betul. Betul. Banyak yang apa ni mak-mak. Tapi orang muda pun sekarang dah start Ada, tu. eh? Tampines Hub hip juga. Habis suasana dekat Kampung Glam dengan Geylang Bazar tu macam mana sekarang? Sama lebih kurang meriah. Tapi for Bugis boleh nampak lah lagi banyak orang muda datang pada Geylang. Tapi Geylang is of course both orang tua, orang muda. Ya kan. Geylang sini is like hub of the Ramadan lah. Very iconic macam Yeah. kalau nak pergi dekat neighborhood pergi, but Yeah. somehow kita somehow macam ada fikiran wajib kita nak kena kena pergi Geylang. Mesti because the icon and the nostalgia of hari raya tau, Ramadan, hari raya. Diorang dekat social media boleh kutuk lah Geylang gini lah, Geylang tak macam dulu lah. They can do whatever they want, but they will still go. Orang So akan tetap datang punya. Pasal tak datang Geylang time Ramadan tak rasa Ramadan. Betul. Tak Ya. vibe lah. Tak vibe lah. Tak vibe. Dulu kita tak faham lah vibe Vibe ni. Vibe ni Tak rasa Sekarang lah, dah tak rasa. Sekarang Dah faham, faham. sekarang Dia faham. dah Akak engkau sekarang dah pandai sikit. Alhamdulillah Kak. the day before cakap mahal lah, tak nak pergilah, tak nak, don't Tak. waste time lah. The next day bro, Pergi nak lagi, jom tak? Geylang Okay apa? lah. Geylang apa? Gitu. Oh, macam tu. Yeah. Geylang Geylang apa? apa? Anwar Geylang apa? Geylang apa? Recently lah, I think more recently kita dengar orang kata ataupun orang kutuk bazar-bazar yang ada di Singapore ni. Diorang kata ramai netizen cakap lah bagi review makanan lah. Dan Mahal cakap lah. mahal. Okay. Aku memang ada banyak nak cakap Lepas ni. tu diorang cakap suasana ni macam mendak macam apa ni bazar, pergi bazar komplain-komplain tapi pergi bazar lepas tu macam tak vibe je. Dia kata suasana dah lain. Lain daripada what they used to think dulu pergi bazar beli benda-benda macam macam murah mana ni, ataupun okay, it's more cultural kan, tapi sekarang macam makanan trendy ni tiba-tiba ada kartoshka, ada Pun korang queue juga. mango, ada tiba-tiba ada Kunafe. kunafe Betul. lah. Sekarang awak cakap kita pergi bazar, ambil gambar, kita upload kat social media. Tapi kalau dulu kalau kita pergi bazar, kita selalu fikir wah dalam dengan $50 berapa banyak kita boleh beli. Tapi sekarang ada yang kutukan pun cakap, alah pergi Singaporenya bazar tak mahal lah, kita pergi dapat Johor 3 lah." benda konon-konon lah. Diorang pun being unfair lah. Kita ni bukan 1982 lagi. Dulu aku mie rebus 40 sen. 82, Masya Allah, kita 1982. Dulu mie rebus 40 sen. Sekarang mie rebus at least pun $5. So stop comparing bila time-time kita punya gaji 900. Sekarang korangnya gaji dah 9,000. Okay? Oh, wow. Inflation Wow. dah berlambak. Dah naik. Betul? Kalau dulu kentang 1 kilo berapa sen aja. I think kentang dah last year naik lagi kan? There you go. Jangan cakap dulu macam gini sekarang. Dulu korang jamban nyangkung, sekarang duduk. Lain guys, lain. So where is your expectation? Where is your expectation? Mana you punya expectation bar tu? Sekarang kita dah 2024. Janganlah compare time 1989. Dulu lain. So to be fair, inflation naik, your gaji also naik, GST pun dapat, government pun tolong. So kenalah, the fact is you kena bayar lebih benda. Bantu peniaga-peniaga tempatan juga kan? Ya betul, bukan just bantu berniaga tempatan, tapi you also dapat kesedapan macam Katushka punya tu atau kunafe mango posku, tak payah nak rentas rentas tuas ke apa, tak payah, just over there boleh beli, no problem. You save on transport, you save on time is money. Tapi kalau nak asyik nak compare mahal, you tanya mak you sekarang bawang berapa? Ya, you tanya mak you sekarang bawang berapa. Dulu kita minta maaf cakap kalau kita as event organizer sebelum COVID lah kata, satu hall besar mungkin 100,000 boleh dapat dia punya sewa Sekarang 130, 50, 180. Yang extra 80%, 25% tu kalau kita tak charge orang, habis orang tak charge you, Betul. siapa nak bayar Sama Encik? kena cascade down jugalah. Ya, siapa nak bayar? Tapi kan I have a question lah. Macam because you talk about macam okay, sekarang dah prices dah increase dan semua
semualah, I mean gaji pun dah increase dan sebagainya kan. I was just wondering, because tadi you mention about this additional benda-benda. Kalau kita take that out kan, do you think benda-benda ataupun macam rental untuk all these vendors boleh become cheaper? No, because I dah ambil satu hall anyway. I ada cara I. Kenapa I punya booth selalu cheaper than everybody else. I ada cara I. Okay, I have my way dengan contractor, dengan supplier. Bayar sekali 1 tahun katalah. But for cheaper price. Then I trickle it down lah. Dia bukan untuk saya punya makan sendiri je. Allah pun marah kalau you dapat rezeki banyak-banyak, you makan sendiri. Okay, but the problem is kalau vendor tu buat duit, dia happy, dia datang balik apa? So, I terus terang cakap, my profit margin not a lot. So, when I get certain kind of discount, nanti I trickle down lah. Untuk yang lain-lain. Programmer pun I bayar lebih sikit. So dapat, in the end semua dapat meraihkan Fair. Lepas tu bila lah. fair, semua happy, everything ikhlas, Allah reda, kita dapat more. Kita pun bukan dapat kutukan daripada netizens atau pembeli dia tau. Kadang-kadang kita baca kutukan daripada vendor atau wannabe kau kena vendors. tanya dia. Itulah kita Tu yang nak kita tanya nak dia. tanya ni. So daripada pandangan awak Hasif macam bila awak nak sewa gerai tu kan, tapi kadang-kadang awak tengok harga tadi awak kata macam berapa ribu? Berapa ribu? 14. 14,000? 15,000 for Geylang. 15,000. Rasa Tak macam masuk sewa tak- api air, bil api air. bila semua. dapat tahu harga ni macam wow. Ada fikir macam garuk kepala tak macam mana ada nak tak dapat profit apa semua. Ada tak awak fikir dulu first thing in your mind ni mesti operator nak cekik kita. Betul lah, like that's the first Betul thing. lah. Yeah, because Mak besar, tak apa, mak besar. Nanti they yang set boleh the komen. price kan. Tapi of course tak boleh complain. Saya pun willing to take Faham kan. lah, Saya faham. faham. Tapi lah rental bazar sekarang makin meningkat. Sangat tinggi. Kalau gitu rasa-rasa bila Hasif buat calculation kan, macam kat bazar Kampung Glam I think 34 hari 34 hari gitu. Rasa-rasa boleh break even ke, atau bila ada profit tu at least InsyaAllah ada profit. selesa. For us alhamdulillah, because kita buat daripada 2016 kan. So roughly we know the risk that is involved lah. So alhamdulillah the support so far is okay. So that's why kita okay lah. Tapi kalau for new vendors or baru nak start something new, it's harder for them. Pasal like the volume that you have to sell is a lot just to cover sewa api air. Okay, terus terang cakap sekarang saya pembeli Saya nak beli tapi saya tengok makanan awak mahal Takut Okay. So awak aku pun convince saya. Jangan takut, jangan Mahal. takut. Marah dia kontrol ni. Mahal lah. Mahal lah makanan awak ni. Awak sengaja nak charge saya mahal, jadi awak boleh untung lebih kan? Boleh tahu awak kongsi yang harga yang awak jual tu cover apa? Okay. So pertama I think duit sewa lah. Sewa dengan api air. So we are looking at anywhere from total about 15 to 20k just for that month. So itu dah overhead dah tinggi. Better manpower. And then secondly, so kita punya the quality of our product, like the fries that I pick, ni semua agak premium lah. Even like for the sauces that we do, it's mainly kena masak sendiri. Dia tak ada macam just ready made. Yeah, so all this will add on lah. Minyak kau. Mahal. Minyak. Correct, and especially pasal minyak. Especially after COVID, so the bahan-bahan, the cost of bahan-bahan semua like almost double, you know. I told you, sama Minyak, dengan ni kentang, space. all this. Sampai sekarang pun lah. Yeah. Man, Tapi it's not do going you down. do this thing called macam, kan I think some people call it macam shrinkflation. So macam the price of the thing mungkin still stay the same, tapi the quantity kurang, you so that kecilkan you punya can, price. so that you punya profit lebih. You potong sikit. Okay. No, I terbalik kan. So for me, we change our product, so we make it slightly bigger. Oh wow. So the price is slightly more, tapi like we make a point that if one unit, you can share into two. Oh, that's better. Kalau in aku between jadi customer, aku macam itu. Aku pun nak juga macam itu. Like dia naikkan harga, tapi kita nampak apa kenaikannya. Nampak dia banyak lah berbanding Ya. kepada kecil. Ini masuk akal lah. Macam dia cakap tadi, Hasif cakap, dia kena naikkan harga pasal nak kena bayar sewa, nak kena bayar Manpower tak not cheap tau. Dulu boleh dapat 1 jam $8, sekarang dah tak boleh lagi. At least 10-12. Wow. Yeah. The thing is, I think dia gini tau, netizen ni semua diorang tahu kenapa price increase. They know, diorang tahu, diorang rasa is reasonable. Tapi kerana content, diorang just saja je nak viral, saja je nak complain. Padahal diorang sendiri tahu, you know, you live in Singapore, selagi you jejak keluar daripada rumah you tahu kenapa. And you faham. Tapi pasal content saja je nak
Dia nak kata, clout so mahal, so mahal, so mahal. Siapa Ramai lah, Tapi ramai. to be honest, not all yang hasad dengki ke. Ya. Some memang quality makanan memang rabak Saya pun tak tahu nak cakap siapa lah. Betul, Saya tak nak cakap betul. siapa lah. Yes. Tapi ada juga yang baik. Macam, okay, what can you buy with $50? What can you buy with $10? I suka macam ini. I mean, Do you have that thing untuk mak besar punya Tampines event? Hub Ada kita punya as low as RM3. I nampak RM1 pun ada. Dollar ni. $3. $3. takut orang nanti $1 dengar pun Orang ada. Malaysia masuk. Mahalnya. Ini $1. Ini $1 je. Oh. Biasa. Memang yang ini dia punya vendor-vendor masukkan ataupun you made it Yang like a point? $3 tu kita dengan OTH tetapkan, nak cakap at least mesti ada satu menu yang di mana orang boleh grab and go $3 aja. Okay. Tapi diorang pun ada $3, $2, $1. Diorang boleh buat sebegitu sebab sewa tak mahal lah. Ya, Ni, recently the Geylang pun ada. They enforce ada. this. ya kan? Makanan $3. $3. So $3. you guys you apa? Air kita $3. Tapi I don't agree on this because the punya cap is what, 15k and you expect to sell you cap at one price. Why don't you cap lower? And then kita boleh lah $3. Kita tak ada orang komplain apa pasal. Tapi saya rasa lah but No, I think Hasif It's Fair good. point, It's fair good. point, fair point. Dah lah kena bayar 15,000 example Lepas tu I kena ada $3 up. Ha? Then what if orang beli $3 aja? Macam gitu. Kan? But I know you guys ada this macam like add-on deals, right? Like bila you beli fries then like you can make it a set. tambah $2 dapat air. Tambah $2 Oh, dapat nice. air. Combo. So macam orang ramai Macam ada fast that food set? restaurant. So saya pun actually when I started kan, so I don't like to be expensive. So in fact in 2016, 2017 semua harga kita like $5, $6. Only after COVID then I did a review, nampak memang tak boleh lah, harga is really high. Yeah. So we have to increase the price, which and I consult a few people, cakap like that's the next step you should do. Yeah. Nah, ini segue sikit Baru-baru ni kita ada dengar berita pasal ada gerai yang jual $1 one day. Habis ada yang kata ni bagus. Affordable untuk semua orang. Tapi ada pula yang kata wah dia ni apa tu nama dia? Dia down selling. Macam undersell supermarket. Spoil Murah market. sangat. As a businessman yang sewa gerai and jual makanan. Rasa macam Pandangan mana? awak, you take which one? Pasal sekarang kan ada juga ramai yang jual fries juga. Betul. Ada banyak. You pun ada competitor juga. Okay. Mungkin ada yang lagi hot daripada you. As in, I'm talking about the fries. Kau memang. Mana tahu. Kau memang. Saya cakap je. Aku buang benda. I think for me, I just focus on myself first. To make Good. sure that kita punya quality is there lah. Our product and services is there. And from there, insyaAllah, if the niat is betul and you put the effort, insyaAllah there is, I think no need to, this is business kan. Mana-mana, there will always be competition. Diorang nak buat diorang punya pasal lah gitu So just make sure that your product is good, your service is good and people are happy about it. Ada orang compare tak you dengan kedai-kedai? Yang berlainan. Tapi macam sama. Macam hampir sama. Fries Mesti susah ada nak lah, beli. Mesti ada lah. Ada. But saya okay. Biarkan lah ada. Professional lah Kita you just run your own business lah Just do your own. Okay lah gitu ni. Sikap macam ni yang kita nak. Jangan nak apa tu defensif. Jangan nak sikit-sikit tergurit. Tegurit. Tergurit. Oh. Sikit-sikit tergurit. Peranjak apa tu gurit tu? Tergurit. Terguris. Ini tadi go back to that tadi cakap pasal you punya you make sure sewa you rendahkan lah untuk semua As much as possible lah. Tapi bila you nak buka gerai-gerai, nak sewakan gerai ni semua tak, I mean ada tak dalam fikiran you nak kena tetapkan mana satu berapa banyak hipster food, berapa banyak traditional food? Tidak. Kalau kita netizen sekarang ramai yang cakap sekarang banyak hipster, tak ada makanan tradisional lagi. We don't have macam mana proper as an food. operator, macam mana, apa pandangan, what is in your mind bila you nak organize? Kita bila operate kan, kita punya food vendor aja dah 50 tau. 50 food vendor. So, trust me, dia akan ada a good mix. Tapi untuk Tampines Hub kan, pasal dia lagi kecil, kita ada memilih sikit lah. Maknanya, kalau ada let's say fries then tak boleh lah sampai 5 booth yang fries. Saya nak perlu ada kepelbagaian. So kalau you go Tampines Hub, dia tak ada banyak repeat pun. Sebab tu orang suka. Dan also no matter macam mana pun, traditional food akan still ada. There's still nasi biryani, there's still nasi buhari, there's still nasi campur.
Sekarang baru-baru ni keluar balik dulu-dulu punya makanan, bubur. Air balang is from 1980s, 1970s. Yes. Yeah. Cuma dia namakan balang habis Lain dengan sikit lah. design pun Macam dah style dia baru sikit lah. Tapi is daripada dulu. Wadik, kepuk leko ni semua daripada dulu. Otak-otak daripada dulu. So, kalau you buka event yang besar, memang akan ada traditional food yang takkan pergi mana-mana. Dan hipster food akan bertukar-tukar rupa. So, let them come in. So traditional food will still be there. Cuma yang nampak kelainannya is repackaging lah, rebranding. Rebranding, and how they repackaging. sell. Tapi saya rasa so ni all depends on the demand lah kan. Ya. Kalau selagi ada orang nak traditional food, I'm sure there are people who want to sell. Mesti ada punya. Yeah. So because now there's also increase in demand of this fusion food. That's why Correct. people provide as well. And some fusion food are really nice Hui. Tera. Habis untuk Hasif pula, do you feel like because you sell atau you jual this makanan trendy ataupun hipster kan, you're making it not so traditional as what you used to lah? Or you're just downplaying the traditional makanan yang ditawarkan? I think the traditional food, there's always time and place for the food. But I think one of the main contribution typically for Geylang there's lesser traditional food pasal harga sewa. People have this perception that okay, makanan traditional food should be cheaper, kan? So kalau you price at $10 for a kuih-kuih, kan mahal. So kira kan So better to price something No, fusion. that's one factor lah, kan? That's one factor. Yeah. That's betul. Of course. When I teach that, that's and why. then secondly also the demographic a bit different now. So because like I said earlier, orang now post on TikTok, on social media, and people come down to share all this. So there's more youngsters also who come down. Yeah. So primary school dah ada iPhone. Betul. apatah I punya teenagers, I punya nephew 13 tahun was just like Ani, I'm going to you punya bazar. I nak ambil, I nak beli yang ini. Example Lepas tu tapi nanti dia pun akan, the same boy akan beli the traditional food juga. So dia tahu tau. Yeah. So cakap Ani, I want this. Yeah, dia tahu. So tak hilang lah sebenarnya Tak makanan hilang. traditional ni. Tapi dia still nak try yang hipster juga. Yeah. So baseline adalah bila nak buka puasa orang fikir nak ada heavy food macam mi goreng, nasi ayam ke apa Habis ada cemil-cemilan dia. But the perangai Ada gemuk, lalat juga. the perangai gemuk dalam Yes, kita ada kita juga. pun nak try burger tu. Kita nak try fries tu. Ada delivery tak tak ada. Alamak. Tak, dia selalu buat fresh. Ada orang cakap jangan kalau tak naik, kalau harga mahal kan you all nak kena charge tinggi-tinggi. Kenapa nak kena engage influencer? Means korang nak kena bayar lebih kan? Jangan engage influencer lah. Jangan engage influencer lah. Okay. Orang automatik Jawab Asif. Orang automatik turun bazar Geylang. Orang automatik turun Pasal Kampung orang, Glam. like you guys say, apa-apa pun orang akan turun juga. So buat apa nak waste money on influencer marketing, then after that korang nak kena naikkan harga. Jawab! Jawab Asif. Jawab Azif! I think okay, number one like mention Tampines Hub ni kecil je dah 40 gerai kan. In Bazaar, in Geylang Bazaar dah berapa ratus. 150. So to be stand out, to be known, it's quite hard because banyak. And the fact that shops that sell the same stuff, benda-benda sama. Jual fries yang sama. Yeah, so hard to differentiate ourselves. So one of this is to get awareness lah. So that's why people engage in influencers and of course the marketing. It's part of marketing. And it's part of business I feel. Yeah. Yeah. Business kalau tak ada marketing, orang tak tahu pasal you tutup sudah. No, what's the point? Let's say I buat tudung kan. Tapi I buat lepas tu I expect apa? Parti perek kat rumah. Tak kan? Even parti perek pun marketing. Tapi makanan a bit unique I would say. Yeah. So makanan if genuinely your food is good, insyaAllah people will come. Cuma it'll take some time lah. And you must remind people that you still exist. Jadi kena ada lah. Ya, kena ada influencer marketing ke, BH marketing ke. I still engage BH. Ya, macam gitulah kan. Kena market. Kalau tak market nanti orang lupa. Ya. Betul. That's why important kalau orang tak faham lah kadang-kadang nak buat business ni tak boleh just buka gerai and just doa and reda, you know. Nak kena ada usaha untuk market juga. Even for them dia cakap, because manpower, effort ni semua, kepenatan dia semua kan. You datang event bila event dah ready tau. You tak datang bila the time set up dia. Bila time belum buka aircon berpeluh, bukakan palang, ketepikan minyak-minyak, kuali semua. You tak tengok masa time nak tear down. You all dah balik. Tear down, lap lah apa, pack balik ini. Masih tau nak tengok peluh-peluh. Penat, Potong panas-panas. Ya, you tak tengok. Tengok kan main tengok. I punya team aja, kita sebagai operator,
my team time set up and tear down is almost 24 hours. What? Maknanya kalau pukul 10 pagi besok you nak kita nak buka untuk customer datang, 10 pagi hari ni diorang dah start kerja and it doesn't stop. Maknanya kita ada shift lah. Dan kalau let's say tutup pun gitu, 11 malam tutup, diorang habis hand over the keys to the venue ke apa is 11 atau 12 tengah hari esoknya. Round the clock. Orang tak nampak benda-benda ni semua. Ni dari sebalik tabir Dia cuma fikir bila gerai dah tutup dah, that's it. Yeah. Amazing. banyak perkara yang So kita kita tak nampak. faham lah. Kita faham each other for businesses. Cuma I think bagus It's the buat podcast. the Buat consumer podcast punya macam side lah gini kan? untuk orang faham yang ini adalah hard work kerja yang begitu keras. Ya, jadi korang you all punya support memang kita appreciate sangat. Kita alu-alukan. Korangnya feedback kita alu-alukan. Tapi dia ada perbezaan antara feedback dan kutukan. Itu lain. Kutukan yang tak ada basis lain dengan feedback. Please, I mean, but all this time very good support lah. I find that anak-anak aku nak cakap kita punya age group tapi aku tengok dia macam nak age sekarang ni punya budak-budak lah. Hey! Age group yang ini ni semua memang banyak support kita. So alhamdulillah. And saya punya support system banyak makcik-makcik and their family lah. Love lah, love. Okay. And then one more soalan lah, macam sekarang kan ada banyak bazar di Heartlands dan sebagainya kan. You rasa macam patut ke kita ada banyak-banyak bazar di merata Singapura? Actually Heartland ni dia perlu ada pasal apa tau. Pasal there's a lot of family yang tak boleh atau susah nak travel out. Habis yang balik kerja just grab and go and then kasih anak-anak makan. Ada a lot of makcik-makcik yang susah nak travel mungkin pasal wheelchair ke apa. Memang ada, tapi I think it's good to curb lah. But I actually like the idea yang one big bazaar, banyak-banyak operator masuk. Tapi kita buat satu besar punya yang pau-pau punya. Wow, ini macam kat Johor yang panjang-panjang. Actually Abang Ada Khairuddin nampak Samsudin came to talk to me and say, Ani, kalau ada yang macam nak buat satu besar punya, you nak join tak? Say insyaAllah lah, why not? Kita kerjasama. Kita buat satu besarnya dekat airport sana. Dia asal punya kat Kita mana? pakai runway banyak. kau dah kenapa makcik-makcik nak pergi susah lah. Orang nak buat dekat Orang nak Gelang buat. mana nak buat tempat tu? Pandai cari Dia ajar nak jual burger. Pipit. How many? Pipit. Nanti carilah tempat. Tak. Kampung Glam macam that time dia tutup road kan untuk buat buka Itu okay, itu sama-sama. bagus. Itu Yeah, I pun, like. walaupun dia tutup masih kecil. Kalau Masih- something Yeah. macam tu in future rasa macam I think I'm open to it. Oh, idea. Kita punya vendor pun tak pening kepala. Nak pergi mana ni? Macam gitu. Okay, mungkin soalan yang terakhir lah. Apa yang anda berdua nak katakan lah kepada mungkin bukan haters lah, tapi mereka yang pergi ke bazar dalam mungkin 2 minggu akan datang sampai hari raya tu kan. Macam mana dia nak have to have an open mind bila diorang beli barang-barang di bazar-bazar ni? Public service announcement sikit. For me saya senang je. Kalau saya suka makanan tu, saya beli, give it a try. Then if it's good, it's good. It's not, it's okay. Saya faham that makanan is no longer Subjective. cheap. Yeah, and it's subjective. Like orangnya have different taste buds kan. Yeah, so number one, taste might be different from others. Secondly, harga is normal. Like everywhere you go, kan, not just in bazaar but everywhere. CBD semua mahal. Yeah, I think that's for me lah. And you like it, okay. Kalau tak suka, then next. To me lah, that's personally for me. Hashtag masing-masing. Ya, betul. Masing-masing. Okay, Kak ada ni? To me, saya rasa just keep coming aja. Pergi je bazar ni pun pergi, bazar tu pun pergi, ajak family, ajak kawan-kawan. Post, it's okay, you want to post anything pun boleh. Tapi jangan kutuk terlebih sangat. You never know siapa punya periuk nasi yang you tutup tu. Betul. Okay, kalau you ada apa-apa maklum balas, pergi dekat orang tu. Kak, kenapa macam gini? It's not good lah. I feel macam gini. Then okay, kalau dia nak terima, dia terima. Tapi tak payah bilang satu dunia lah. Biar, because masing-masing, kalau you tak suka, maybe somebody else suka sampai macam addicted to it, you tak tahu.
Tapi kutukan tu bila dekat social media kurangkan sikit lah. Kurang Sekarang media sosial kan semua orang ada akses. Boleh betul. Diorang tak cakap pernah apa-apa. buat masa time-time content creation yang macam dah dulu-dulu punya kan. Kak Harian ni original Yang dia. Aku OG. original OG, saya. OG. SBC. Untuk TB tau. Betul, original. Tengok, dia tak tahu tu SBC SBC, tu apa. TCS tak tahu. Ini Allah. dia ni buat konten biar bertanggungjawab jugalah. Yes, betul. Jangan asal boleh. You must be responsible tau. Tak boleh macam just go je. Ya. Jadi hari ni kita dapat dengar daripada vendor dan juga operator bazar mereka sendiri pendapat mereka tentang netizen punya komen lah dalam talian tu Sebenarnya dia bukan diorang tak nak murahkan. Ada juga kos-kos yang tentu tu mereka harus Tak dapat dielakkan. tak dapat dielakkan. At the end of the day, it's a business kan for you Correct. guys. Dan diorang pun kena untung. Jadi kalau kita as consumer, kalau nak beli, beli. Kalau tak nak beli, it's Sudah. okay. Tak semestinya vibe dulu nak kena sama dengan vibe sekarang. Dulunya lain, costnya lain. Masa dia dah sudah berubah, dah berlainan sekarang. Kita Dan beredar ikut zaman lah. Kita sesuaikan, bagus kan, ada inovasi. Macam tadi Hana ni cakap, sekarang ada dead minding services. Ada. excited betul. Dia suka. Suka. Okey, dengan itu terima kasih kepada Kak Haryani dan juga Hasif kerana Thank you, bersama thank kami you, di Notapis. podcast hari ini. Jumpa lagi dalam podcast seterusnya.